Bismillah, walhamdulillah, para pelajar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Video yang kedua ini saya akan membicarakan tentang pengenalan usul fiqh. Saya akan membicarakan tajuk pengertian ilmu ilmu usul fiqh. Okey. Yang pertama kita akan lihat apakah itu usul. Dia terbagi pada dua. Usul satu, al-fiqh satu. Dia ada dua perkara. Dia akan tengok dari sudut bahasanya, dari sudut istilahnya. Jadi dia ada dua pecahan. Usul bermaksud asas sesuatu perkara. Dalam hal ini kita akan melihat asas tu bermaksud ada dua makna. Contohnya kita boleh bagi asas untuk membina rumah kena ada batu. Okey, itu dari sudut makna kita jelas, nampak. Okey. Asas yang kedua kita boleh katakan dari sudut maknawi, benda yang kita tak nampak. Contohnya kita rasa panas, kita nak kipas, udara tu kita tak nampak. Jadi itu asasnya ada. Jadi itu dipanggil usul. Jadi maksudnya kaedah dipanggil asasnya dalam sesuatu perkara. Itu dari sudut bahasa. Adapun fiqh maksudnya faham. Maksudnya daripada itu apa yang kita faham. Maksudnya tadi kalau bila ada satu bangunan, dia ada batu, dia ada atap, maksudnya itu rumah. Kita faham. Itu maksud dia. Okey. Jadi dari sudut istilah pula, kalau usul disebut dalil dan kaedah. Maksudnya kita akan mencari dalil, mencari sebuah kaedah di dalam Al-Quran ataupun hadis untuk mendapatkan natijah. Itu maksudnya. Asas tadi Al-Quran, asasnya hadis, dan kita nak mencari dalil dan dalam masa sama nak cari kaedah untuk mendapatkan sebuah keputusan. Itu maksud dia. Adapun al-fiqh, istilah dia ilmu yang berkaitan hukum syarak secara amali. Maksudnya praktikal. Okay, kalau kita katakan ada satu kaedah, kita nak kata praktikalnya bagaimana? Sebagai individu ni kita nak buat apa? Contoh, kita akan nampak, saya akan beri contoh. Kita akan tengok yang diperolehi dari dalil yang terperinci. Maksudnya daripada usul tadi, dah keluarkan satu benda, satu perkara, kaedahnya dapat satu keputusan. Lepas tu sebagai individu yang mukallaf, apa yang perlu kita lakukan? Itu maksudnya kefahaman. Iaitu istilah sudut fiqh, istilah usul. Apabila digabungkan, bermaksud usul fiqh ialah ilmu yang berkaitan kaedah umum penentuan hukum secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Maksudnya para pelajar yang dirahmati Allah SWT, usul fiqh ini dia menggabungkan dua Bismillah, walhamdulillah, hadirin hadirat para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membicarakan sebuah tajuk rentetan daripada tajuk pengenalan ilmu usul fiqh, dan video kali ini saya akan membicarakan pengertian ilmu usul fiqh ataupun pengertian ulum, jamak dia usul fiqh. Apakah maksud dan bagaimanakah cara kita memahami kedua-dua ini? Dalam hal ini, usul fiqh dia disebut dalam dua perkataan. Usul satu perkara, al-fiqh satu perkara. Jadi kita akan memperhalusi perbahasan ini pada poin yang berikut. Jadi usul satu perkara, al-fiqh satu perkara. Dari sudut bahasa, ini para pelajar kena lihat. Bila kita nak mengkaji satu pengertian, kita akan lihat dari sudut bahasa, dan kedua, kita akan melihat dari sudut istilah. Ini perkara yang perlu diteliti, yang perlu difahami oleh setiap pelajar. Jadi usul dari sudut bahasa bermaksud asas sesuatu perkara. Itu maksud diterima oleh semua dalam kamus-kamus. Maksudnya kita boleh dapat contohnya asas binaan rumah
kena ada apa? Batu. Okey. Itu maksudnya. Al-fiqhu pula maksudnya faham. Maksudnya kita dapat satu benda, kita faham. Kita dapat memahaminya. Okey. Itu makna bahasa. Makna bahasa. Okey. Okey. Jadi sudut istilah pula dalil dan kaedah. Iaitu makna usul. Iaitu kita asas agama kita iaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu asas. Apa kita nak buat? Dalilnya, kita keluarkan satu ayat Al-Quran, lepas tu kita nak cari kaedah dia, lepas tu nak mengistimbatkan hukum dia, sehingga keluarnya dalil pensyariatan. Apakah itu? Kita akan tengok contohnya pada slide yang berikutnya. Baik, kita tengok istilah dari sudut fiqh pula, bermaksud ilmu yang berkaitan hukum syarak secara amali. Bila dah ada keputusan, soalan amali mesti praktikal. Dah ada keputusan, kena ada satu perkara yang untuk dilakukan. Wajib ke, makruh ke, sunat ke, itu kita nak faham. Yang maksud setiap individu ni perlu dilakukan. Maksudnya yang diperoleh daripada dari-dari yang terperinci. Dah dikaji, masa dapat dah satu natijah, maksudnya kita kena buat. Kita tengok contoh para pelajar. Okey. Contoh usul fiqh dan fiqh. Okey. Usul fiqh kita ambil ayat Quran tersebut wa aqimus salah. Okey. Saya ringkaskan kalau kita nak tengok daripada saya baca dulu dalil di atas menunjukkan kewajipan solat. Bagaimana mereka mendapat? Iaitu perkataan aqimus salah fi'il amar. Bila fi'il amar dia ada menunjukkan arahan, adanya suruhan, adanya kaedah, dan dari situ akan dapat satu tuntutan. Okey, ini dapat daripada dalil. Adapun fiqh, fiqh ini menjelaskan bahawa setiap individu Muslim wajib mengerjakan solat. Dalam erti lain, kewajipan hukum ke atas diri. Jadi dia dah dapat keputusan berdasarkan ayat. Tu dia panggil terbinanya. Bagaimana ulama' mengeluarkan bahawa wajibnya hukum solat berdasarkan ayat ni, wa aqimus salah. Jadi fiqh ni menetapkan hukum amali. Praktikalnya bagaimana? Apa yang perlu dilakukan? Baik, perbaca secara kesimpulannya, usul fiqh ialah ilmu berkaitan kaedah umum penentuan hukum secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Ini yang bermaksud usul fiqh. Dia nak membicarakan sebuah kaedah secara umum, dikeluarkan secara terperinci sehingga boleh dilakukan secara praktikal. Adapun kita nak memahami usul fiqh dalam fiqh ini saling berkait. Kita tak boleh memisahkan antara kedua ini. Cuma dalam kajian ulama' tersebut, orang yang faham fiqh tak semestinya faham usul fiqh. Tetapi orang yang mengkaji, ulama' yang mengkaji usul fiqh, semesti dia alim dalam bidang fiqh. Jadi para pelajar yang dirahmati Allah SWT, dua-dua ni saling berkaitan, saling merangkumi, saling memenuhi, ada interaksi satu sama lain. Dan pelbagai ilmu perlu dikuasai untuk menguasai ilmu usul fiqh dan fiqh. Antaranya bahasa Arab dan sebagainya, itu adalah asas. Baik, para pelajar yang dirahmati Allah SWT, sekian saja penerangan saya secara ringkas tentang pengertian usul fiqh dan contoh, dan juga pengertian fiqh beserta contoh. Wallahu a'lam.